Tengok ada tentera kan. Ada tentera. Kita masuk masjid ni, mana ada orang nak alang. Marin je ada yang Mas Sejahtera apa benda lah, cek-cek tu kan. Apa khabar Mas Sejahtera? Masih sejahtera ke di phone anda? Dah bergabung? Dah delete? Uninstall? Bagus. Kan? Harap tidak berlaku lagi nak. Ya? Baiklah, itu yang saya nak minta. Merdeka dua perkara ini, jasmani dan rohani. Saya kira benda ni kena selesai. Jangan tunggu orang lain yang menguruskan. Dalam rumah dan keluarga kita, kita sendiri yang menguruskan. Baik, selesai. Kita pergi pada surah Yunus hari ini ya puan-puan, tak nak buang masa. Surah Yunus. Bila saya sebut perkataan Nabi Yunus alaihi salam, apa yang segera terlintas di fikiran anda? Bantu saya. Ikan apa dia? Ikan apa dia? Ikan nun. Dalam bahasa Melayu kita ikan apa dia? Ikan paus. Dalam Al-Quran kalimahnya apa dia? Ada kalimah nun. Satu lagi kalimahnya al-hut. Sama-sama dengan saya al-hut. Al-hut ikan paus. Kalau buka kamus Arab ke bahasa Melayu, al-hut terjemahnya ikan paus. Soalan saya, apa makanan yang pertama kita akan makan sebaik kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Ikan paus. Soalan, bila kali terakhir makan ikan paus di Shah Alam? Kata nak jadi penghuni syurga. Jadi kena try. Supaya nanti masa nak masuk tu, dah masuk tu tak terkejut. Ini ikan siakap ke? Ikan jaket. Ikan paus apa dia puan? Ikan makanan kita. Kena tahu Macam kita kan, macam kita nak pergi kenduri kahwin kan. Biasa standard menu kenduri kahwin kan kita boleh bayang kan. Manalah pula ada dekat situ menu-menu macam lembang hari raya, sate, mana ada. Yang kita boleh bayang pergi kenduri kahwin nanti tengah hari ataupun besok adalah nasi. Janganlah minta nasi kandang. Kita boleh bayang kita akan jadi tetamu kat majlis perkahwinan tu. Maka kita nak jadi penghuni syurga, semua kan nak jadi penghuni syurga. Dia tahu menunya. Kalau saya sebut, apakah makanan yang akan diberi kepada penghuni neraka? Apa dia? Penghuni neraka apa dia? Makanan dia. Buah apa dia? Zakum. Zakum. Hafalkan, baca kan surah Al-Waqi'ah, baca kan? Zakum. Airnya air apa dia? Min hama'im masnun. Daripada air yang panas. Yang panas. Kalau tadi penghuni syurga makanannya yang pertama adalah ikan paus. Tanya balik, bila kali terakhir makan ikan paus? Dalam hadis disebutkan makanan yang kedua ni boleh pilih kot. Tak nak, kan ada orang tak boleh makan ikan kan? Ada orang tak boleh makan daging, dia boleh makan ikan. Ada orang tak boleh makan ikan, dia boleh makan daging. Veggie lah apa semua ni kan. Makanan yang kedua, menu yang kedua penghuni syurga adalah lembu bakar. Bukan? Itu hari raya Aidil Fitri punya jamuan open house lah. So nanti try buat open house nanti tahun depan hari raya kan. Datang rumah saya, menu utama special lembu bakar. Nala punya lembu tu bergolek. Besar kan. Kambing ni kecil sikit. Dalam hadis disebutkan dua. Ikan paus, saya tak tahu masaknya macam mana, tak disebutkan. Yang penting ikan paus, yang kedua lembu bakar. Dan disebutkan lembu tu adalah lembu jantan yang dibakar. Hadis. Itu datang kelas. Okey jadi kita nak jadi penghuni syurga, kita kena tahu. Kemudian adalah buah-buahan dan sungai-sungai itu nanti dalam surah Muhammad. Nanti biasa kita dengar sungai-sungai kan. Takkan setiap hari kita nak makan buah di sana. So jadi ada dagingnya dan ada. Cumanya dua itu tadi adalah yang pertama dihidangkan oleh penghuni syurga. Baik, kita kembali. Surah Yunus, bila sebut Nabi Yunus, cerita dia dengan ikan paus, al-hut ataupun nun. Dan saya rasa kita semua tahu ceritanya kenapa sampai ke dalam ikan paus. Mari kita pergi, sebelum kita baca ayat dalam surah Yunus ini, mari kita pergi dalam juzuk ke-17 muka surat Al-Quran kita 329. Penting muka surat ini, ayat ini, kerana ada doa yang saya kira semua hafaz. Semua hafal doa Nabi Yunus? Hafal? Puan silakan doa Nabi Yunus, cop surah.
Doa Nabi Yunus, silakan puan. Sebab puan punya tudung purple cantik apa semua. Sorry? Minaz zalimin. Kuntu minaz zalimin. Betul kan? Semua hafal penting doa ini. Sudah buka Al-Quran muka surat 329. 329 Al-Quran kita. Ya Allah, sejuk benar lah. Saya dah menggigil lah ni. Boleh tutup tak? Kita buka yang sana. Tutup aircon ke tutup? Aircon. Dia aircon ni yang kuat. Ni. 17. Mana dia punya Swiss? 7 ada 17. Tutup. Ada sini tu. Tak nampak. 17 ada 50 shot. Kalau nak buka, mungkin buka yang sana lah. Sejuk. Kita buka Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Muka surah Al-Quran 329. Okey, terima kasih. Sejuk betul lah. Saya rasa macam duduk dalam cool room. Bilik sejuk. Sejuk kan? Aduh. Bagus. Lepas ni saya jawab. Soalan tu bagus. Maksudnya sebelum saya cerita, Hajah dah tanya, alhamdulillah. Kemudian kita jawab bila kembali dalam surah Yunus. Tapi kita tengok sekejap dalam muka surat 329 ayat 87. Jumpa semua? Wa dhannu, betul lah mula dia kan? An-nun tu ikan paus lah. Ya, baik. Saya bacakan. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yakni Yunus. Bila dia dah berada dalam perut ikan tu, keluar apa semua, orang gelar dia Dhunnun. Orang yang pernah duduk dalam perut ikan. Mana ada manusia lain. Kalau dah kena masuk dalam perut ikan, apa jadi? Yang lain. Mati lah kan? Relax lah. Inna lillahi. Ya, silakan. Muka surat 329. Al-Quran muka surat 329. 329. Ya. Macam kita kan ada jumpa Pak Abu, Pak Hitam apa semua kan. Orang jumpa Nabi Yunus, setelah dia dah selamat tu orang panggil Dhunnun nama dia. Nama sebenar dia Yunus. Yunus bin Matta nama dia. Sudah buka puan? 329 Al-Quran. Tak ada. Dia jauhi. Oh, dia tak ada terjemahan. Al-Quran tu tak ada terjemahan. Dia kena ambil terjemahan. Ada tak dekat surau ni? Boleh bagi dia pinjam? Hari ni kita baca Al-Quran kena lihat terjemahan. Sebab kita bukan anak Arab. Mesti. Saya sendiri pun yang ialah kita faham bahasa Arab, ada perkataan yang saya tak tahu, saya berhenti ataupun saya kena buka Al-Quran saya. Ataupun dalam smartphone, terjemahan ni dengan lebih tepat. Mesti saya mohon sangat. Kita hari ini baca Al-Quran, walaupun hari tu kita baca 3-4 muka surat, kemudian lihat terjemahan yang ayat baru kita baca 3-4 muka surat tadi. Baru kita akan rasa, ya Allah. Boleh. Okey, tak apalah, saya pelan-pelan. Itu ada kan yang kecil tu. Okey, baik, terima kasih. Muka surat 329 ayat dia nombor 87, nama surah Al-Anbiya. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yakni Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain engkau. Apa doa Nabi Yunus? Tidak ada Tuhan selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan yang zalim. Ini kalau baca seorang-seorang kat rumah ni,
Belum tentu faham ni. Tu penting kelas macam ni. Ayat ini membawa kisah yang panjang. Ayat tu saja. Apa makna kalau saya tanya kepada anda dalam ayat 87 tu, apa makna ni? Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya. Apa makna ayat ni? Apa maknanya? Kenapa? Apa makna Nabi Yunus dalam keadaan marah tu? Okey, bagus. Punca utama dia marah adalah Syaitan. Punca utama dia marah, ya, dan sebelum ajarannya tak diterima tu adalah Allah perintahkan dia kena berdakwah di satu tempat yang asing bagi dia. Contoh, dia lahir dekat Selangor, dia kena berdakwah dekat Filipin. Asing tak bagi saya? Kalau saya diarahkan begitu, dah lah bahasa tak faham, menu makanan lagi, cuaca macam-macam. Dia tidak seperti Nabi yang lain. Beza Nabi Yunus dengan Nabi yang lain. Nabi yang lain di situ dia lahir, dia membesar, dia kenal masyarakat tu daripada dia kanak-kanak, remaja sampai dewasa. Dia diutuskan di situ. Senang tak dia berdakwah? Agak senang. Dia kenal daripada kecil. Tapi Nabi Yunus tidak seperti itu. Ya, Yunus bin Matta nama dia. Dia mengantau lah pula. Kan tahu kena. Dia dah membesar di sini, tapi Allah kata jangan dakwah, medan dakwah kau bukan di sini. No, sana, pergi sana. Dia lahir di Ninawa. Saya pernah pergi di situ, di Syria sekarang. Tapi dia kena berdakwah di kawasan Palestin sekarang. Apa nama, Israel punya negara sekarang mereka dakwah, tapi kita masih claim itu Palestin. Satu tempat agak jauh, beratus kilometer dia kena keluar. Lebih 500 kilometer. Asing bagi dia. Dan dia bawa bahasa dia bawa agama yang baru pula. Apa keadaan orang yang penduduk dekat sana bila terima orang yang baru ni? Pula mana datang Mamat ni? Mandai pula. Kita tak kenal. Bahasa dia pula lain daripada kita. Tiba pula suruh sembah Allah, benda semua ni. Sedih tak dia? Ini arahan Allah. Maknanya dia berada dalam satu tempat yang asing. Satu orang pun tak nak terima dia. Maka dia lari. Baru pergi pada ayat ni. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab tadi, wa dhannuni iz zahaba mughadiban. Tu zahaba mughadiban ni maksudnya apa dia? Dia keluar, lari daripada umat dia, kampung tu dalam keadaan fras, marah benar. Lah penat lah kerja seorang pun. Yalah macam-macam ada komplain kan. Kemudian Allah kata, masa dia dalam perasaan macam tu, fazanna allan naqdira alaih fanada fiz zulumat. Dia ingat, Allah kata, Yunus tu ingat kami tidak akan sulitkan dia, kami akan susahkan dia. Sebab dia lari daripada medan dakwah. Seorang saja. Wallahu alam. Itulah keadaan kenderaan yang boleh kita bayangkan. Kan? Jangan sampai membayangkan kenderaan macam kita. Itulah kenderaan yang sesuai pada zaman tersebut. Ya? Sedia. Kalau kita pun macam tu, betul tak? Kalau kita pun macam tu kan. Tak payah suruh berdakwah lah. Kita kena pindah naik pangkat pun, tempat jauh pun kita kadang-kadang tak. Macam-macam lah, saya dah lama kat sini, anak sekolah sini, senang jaga mak. Kena pindahkan jauh dalam negara pun sendiri, kat Alostar je pun. Kita pun boleh lawan dekat bos, tolong abah tak payah naik pangkat pun tak apalah. Saya pun tak nak naik pangkat, yang penting saya tak nak pindah. Pun macam tu kan. Ini dakwah bawa Islam, bukan kepentingan pribadi, kepentingan Allah. Berat tu. Ketika dia lari mughadiban itu tadi, Allah kata kami akan sulitkan. Al-Quran yang anda pegang, jika Al-Quran itu adalah Al-Quran anda, cuba gariskan kalimah ini, fiz zulumat. Kalimah fiz zulumat. Jika Al-Quran itu Al-Quran anda, kan ada tu kan, fanada fiz zulumat, kalimah az-zulumat. Maka dia berdoa di dalam kegelapan. Nada, Allah guna kalimah nada, Allah bukan guna kalimah da'a. Okey, tengok saya baik Arabnya jangan salah faham Boleh follow saya. Begini, tengok saya baik. Ketika kita berdoa ada dua kalimah dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu doa, D-O-A. Dalam bahasa Arab ada dua. Satu doa, satu nada. Kalau doa macam ni kalimahnya.
Itu semua jelas kan? Kalimah doa boleh tak bayangkan dalam bahasa Arab? Boleh bayang tak dalam bahasa Arab? Okey, cuba buka muka surat 416. Yang tadi jangan lepaskan, buat tanda sedikit. Muka surat 416, surah As-Sajadah. Muka surat 416. Surah As-Sajadah ayat 16. Kan ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Kemudian kalimahnya apa dia? Yad'una, itu doa. Dia asal kalimah dal, ain dan hamzah. Yad'una dia jadi jamak dan dia fi'il mudhari' berterusan ataupun present tense. Yad'una asal kalimahnya da'a, dal, ain dan hamzah. Doa, itu kalimah pertama, doa yang DOA tu kan. Dalam bahasa kita yang pertama macam ni bahasa Arab. Yang kedua tadi tu yang dalam kisah Nabi Yunus tadi yang kita buka. Baik, lepaskan surah Sajadah itu. Kembali pada surah Al-Anbiya tadi. Muka surat 329 balik. Kalimahnya adalah nada. Nada. Ya, doa dalam bahasa Arab ada dua kalimah. Satu doa macam biasa itu dal ain hamzah, yang kedua nada. Boleh Jadi apa bezanya? Kan itu mungkin persoalan sekarang kan. Kenapa pula dalam bahasa Arab ada dal ain hamzah satu kalimah, kalimah yang kedua nada? Apa beza kedua ni? Baik Da'a ni dia doa yang macam biasa kita doa. Dia ada level dia lah maksudnya. Ya, macam lepas solat dengan imam, kita solat sendirian, ini doa biasa. Tetapi kalau sampai ke level nada, dia sampai menitiskan air mata, penyesalan yang bersangatan. Juga dimaknakan dengan nada ini, doa nada ini mesti di malam hari. Kalau ni tadi kalimahnya gandingan kalimah ayat 87 surah Al-Anbiya ni, kalimahnya apa dia? Fanada digandingkan dengan kalimah apa dia? Fizzulumat yang anda gariskan itu. Maka dia Yunus berdoa, merintih, merayu kepada kami dalam kegelapan. Berapa kegelapan yang ada terhadap Nabi Yunus ketika ini? Berapa kegelapan? Kalau macam Al-Quran saya pegang, ada nota kaki. Sama tak siapa yang pegang karang karaf? Dia ada nota kaki Az-Zulumat itu. Satu dalam perut ikan, yang kedua di dalam, yalah, ikan di dalam laut, itu yang kedua. Dan yang ketiga pada waktu malam. Mesti tiga. Ya? Bila sebut pada waktu malam digandingkan dengan kalimah fanada ni, boleh follow saya lagi tak ni? Boleh follow kan? Saya harap tak lajulah. Saya harap anda boleh faham. Bila nada digandingkan dengan zulumat, antara makna zulumat malam, cuba pergi pada surah Maryam. Kisah Nabi Zakaria bermunajat, merintih kepada Allah pun Allah guna kalimah nada, bukan doa. Cuba mari kita buka. Tak jauh daripada surah itu tadi. Surah Maryam. Ini surah Maryam, Kahfi, kemudian Maryam, muka surat 305 Al-Quran kita. Jadi begini ya, kita baca Al-Quran. Macam ni ya kita baca Al-Quran. Untuk memahamkan kalimah ini, dia dibantu dengan ayat yang lain. Kita akan lebih rasa memahami. Baik, surah di awal surah Maryam tu muka surat 30. Coba tengok awal-awal surah Maryam itu. Ayat 3. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ada cerita tentang Nabi Zakaria. Ayat 3. Bagaimana bunyinya? Iznada. Nampak? Iznada rabbahu, nida. Lagi sekali, nidaan khafiyya. Cuba tengok terjemahan ayat 3 dalam Al-Quran anda. Apa dia terjemah? Ketika Nabi Zakaria, apa tu? Nampak? Dia bukan tulis kalimah doa yang dal ain hamzah tu kan, tapi digunakan kalimah apa ni? Nada, nida, merintih. Jadi perempuan Nabi Zakaria ni dia doa apa dia? Dia nak anak. Dia dah lanjut usia, isterinya pun sudah lanjut usia, dia masih tak dapat anak. Dia berdoa agar at least wahai Allah seorang je anak. Kemudian
dia sampai ke tahap itu, bangun malam fokus untuk merintih agar diberikan seorang anak. Jadi apa yang boleh kita faham kalimah nada dan juga kalimah doa ini? Apa yang boleh kita faham? Bantu saya. Apa pengajaran kalimah nada dan juga kalimah doa ini? Iya, mesti nada ini ditujukan malam. Yang kedua bersungguh-sungguh fokuslah kalimahnya. Dan yang ketiga sampai apa dia? Sampai apa dia? Menitis air mata. Tanya Sat pada diri kita. Bila kali terakhir kita doa sungguh-sungguh sampai menitiskan air mata? Dan dia berlaku pada malam hari. Masing-masing tanya pada diri masing-masing. Jika tak sampai ke tahap itu, kita masih pada level doa biasa. Maka jangan terkejut. Ada di kalangan kita yang hajatnya belum lagi ditunaikan Allah Azza wa Jal. Dia kena pergi pada level nada itu tadi. Boleh perempuan? Boleh kan? So itu pengajaran yang boleh kita ambil. Baik, mari kita pergi balik muka surat 329. Ni tak masuk lagi surah Yunus ni. Ya Allah. Tak menjawab tadi soalan Najah lagi tadi kan. Baik, kita kembali muka surat 329 ayat 87 tadi. Apa doa Nabi Yunus dalam kegelapan itu tadi? 3 kegelapan kan dia kalah dalam undian tu kan, yang kena terjun daripada kapal tu kan. Dia undi tu kalah berkali-kali. Tu pun kegelapan tu. Kotlah kali pertama kalah, kali kedua menang. Tak, kali kedua, kali ketiga pun dia kalah. Dah tak ada chance lagi untuk dia. Dan geng-geng dia yang lain pun, dah tak payahlah Pak Unus, oi, kau dah kalah. Dah kali ketiga, apa lagi nak diundi kali keempat? Dia ingat dia boleh ditangguhkan keluar daripada kapal tu besok hari siang, pagi macam ni. Undian tu berlaku malam. Tak, kawan-kawan dia kata tak boleh. Sekarang malam ni kau kalah, sekarang kau kena terjun daripada kapal ni. Bukan tunggu besok. Siang mungkin waktu cerah sikit nak berenang, nak nampak, tak. Sekarang malam kena terjun. Kegelapan. Sebaik sahaja terjun daripada kapal itu, ngap oleh ikan nun, al-hut ataupun nun itu tadi. Kegelapan yang seterusnya. Makna kata dia dalam gelap, kalah undi dalam kegelap malam tu, kemudian dah terjun dalam perut ikan pun dalam kegelapan. Apa dia doa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan edit ayat ni perempuan. Saya kerap pesan macam ni. Bila kita baca doa-doa daripada Al-Quran, please jangan edit walaupun sebarang huruf. Kerana dia adalah doa yang dibaca oleh mulut orang-orang yang mulia, iaitu utusan Allah, Rasul-Rasul Allah. Jadi kita jangan edit lah. Bahasa Melayu boleh lah kau edit. Tadi kita dengar bahasa Melayu. Tapi bagi saya, jika doa itu adalah datang daripada Al-Quran, sebaiknya kita usaha hafaz dalam bahasa Arab. Kita faham satu hal, ketika membaca tu, please kita baca dalam bahasa itu yang terbaik. Bahasa Arab bahasa syur. Kata tadi nak jadi penghuni syurga kan? Ke dalam syurga nanti saya pandai speaking lah. Tak boleh lah, kita dalam bahasa Arab juga di sana nanti kan. Baik kan? Baik, kemudian dalam tafsiran ayat yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini, ulama tafsir sebut, jika sekiranya Nabi Yunus tak baca doa yang macam ni dalam perut ikan, kata Allah, kami akan biarkan dia berada dalam perut ikan itu sampai kiamat. Jadi kita yang membaca doa ni, hebat tak doa ni? Please tolong baca. Tolong baca. Doa ni sangat hebat. Berserta dengan faham lah. Jangan kita baca hanya sekadar hafaz saja. Ya, berserta dengan faham. Baik, selesai. Mari kita kita rasa kita ni adalah orang yang zalim, menyalahkan. Sebab Nabi Yunus baru dia sedar. Dia lari daripada medan dakwah. Masa lari tu tak sedar tu kesalahan. Dia tak boleh lari. Dia kena duduk, sabar. Ya, kita kata istilahnya apa? Mula bermasyarakat, masuk menyelami apa yang mereka nak. Ada benda-benda yang dia tak buat lagi ya. Okey, kalau perkataan yang penting dalam ayat ni, mungkin tadi Hajar cakap menyalahkan diri kita. Kenapa kalimah tu? Kenapa Puan Hajar sebut tu? Sebab ada kalimah minaz zalimin, betul zalim. Okey, doa apa yang dibaca oleh Nabi Adam dan isterinya Hawa saat dia kena keluar? Ni dia dekat pintu tu, pintu syurga tu kan. Nak keluar tu. Apa doa yang dia baca? Zalamna. Nampak tu?
Rabbana zalamna. Kalau tadi Nabi Yunus minaz zalimin. Dekat sini Nabi Adam dan Hawa, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Tak salah pun mereka baca. Memang kita kena sebut. Ketika kita berdoa, yang membuatkan kita rasa doa kita tu bajet bagus, maafkan saya bahasa saya kasar, kita rasa doa kita bajet bagus kerana kita tak sebut dalam doa kita yang tersilap. Dalam bahasa Arabnya zalimah. Contoh kan, kenapalah anak saya ni nakal, cikgu pun dah panggil dia buat kes kat sekolahan, kita dah salahkan anak je. Sebab kau lah bang, sebab Kak Long lah, sebab Abang Long lah, duk kawan-kawan kan mama dah pesan. Kita langsung tak nampak kesilapan kita. Apa kesilapan kita? Kita sibuk dengan kerja kan, kita tak spend masa kan, kita tak panggil masa kita balik. Dia balik petang, bang apa masalah kat sekolah, dia nak luah, kita kata bang abah sibuk, mama sibuk, kita tak beri masa dekat dia. Sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Terkesan anak-anak kita, dia kata lebih baik saya mengadu dengan kawan-kawan saya. Kalau dia kawan dengan kawan baik, okey. Yang kita risau dia kawan dengan orang yang tak baik, ambil kesempatan, kau stres. Jom kita lepak sama-sama. Bila lepak, perkataan lepak tu benda negatif. Mesti buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Sampai ke satu tahap, dia offer rokok, dia offer vape, dia offer dadah, macam-macam. Stres. Dia macam sederhana sikit tentang Nabi Adam. Hmm. Kan? Kita seperti yang kita tahu kan, memang Nabi Adam tu Allah jadikan memang dia proses mulia lah kan. Tapi semasa yang Adam macam tu, dia sepatutnya kalau contoh dia dengar kata Allah, dia akan kekal lah juga kan. Tapi sekarang dia ingkar dengan apa yang Allah takkan. Dia pengaruh dengan syaitan. Maksudnya memang dia tak nak dengar cakap Allah ke, memang Allah ada sebalik ke, memang Allah nak supaya dia akan hidup di dunia. Ya, itu saya nak dengar tu. Di dunia, Al-Quran sebut di dunia. Ketika Allah sebut dalam ayat 30, faham soalan rakan kita Faham cerita tadi kan? Faham ke tak ni? Takdir lah, betul takdir. Nabi Adam diciptakan mulia, seorang Nabi kan. Dah kata mulia, kenapa sampai tergoda juga dengan bisikan syaitan. Dia asal iblis, yang tu iblis ya. Bisikan iblis, yang iblis ini sering menggoda Nabi Adam dan isterinya Hawa supaya makan buah. Dia kata buah apa dia? Buah khuldi kan. Buah yang terlarang itu dalam surah Taha disebutkan. Kenapa sampai begitu? Ataupun memang ditakdirkan dia kena makan ikut skrip. Akhirnya dia akan diletakkan dikeluarkan daripada syurga, akan dihantar ke bumi. Memang disebutkan dalam ayat 30 surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, fil ardi, bumi. Tinggal Nabi Adam ada skrip yang dia kena ikut. Memanglah takdir. Ya, okey, dengar baik ni masuk isu lain lagi ni. Bila sebut takdir tadi, soalan saya, bila takdir, adakah satu-satu takdir dalam kehidupan diri kita ni langsung tak boleh diubah? Boleh diubah. Bahaya bila orang kata macam ni pencurian, dia masuk curi surau kita kan. Tanggap, kenapa kau mencuri kat surau kami ni? Pak cik, dah takdir. Tadi pakcik kata dengar ceramah Nabi Adam tu kena keluar di bumi. Dengar pula dia pencuri ni tadi kan. Kan takdir ni. Jangan salah Kenapa membunuh? Ini kan takdir saya membunuh fulan. Kenapa nak argue, nak tangkap saya, nak tuduh sebagainya? Terima je lah. Salah. Ya. Takdir, qada dan qadar benar. Berlaku, telah tertulis di azali sebelum kita lahir di alam roh kita. Tetapi dia boleh diubah dengan dua cara. Yang pertama doa, yang kedua usaha kita. Kalau begitu berpegang sangat dengan takdir, pergi tengah-tengah jalan duduk biar lori langgar. Usaha kita agar tidak dilanggar lori apa dia? Jangan main tengah jalan. Itu makna takdir. Yang kita faham, berdoa. Okey, baik, kembali pada soalan ni tadi kan. Selesai takdir kan? Kembali. Ketika Allah beritahu di hadapan para malaikat pada surah Al-Baqarah ayat 30 itu, malaikat dan jin. Ni malaikat. Ini 3 botol bagus ni. Banyaklah air bagi saya hari ni kan.
Ini malaikat, ini jin, ini Adam. Botol yang ketiga adalah Adam, khalifah. Allah sebut masa dalam ayat itu nak cipta Adam ini, Allah sebut bukan Adam, Allah sebut khalifah terlebih dahulu. Pangkat dia. Allah tak sebut manusia, Allah tak sebut Adam, apatah lagi namanya, tapi Allah sebut pangkat dia khalifah, pemimpin. Allah kata kepada malaikat dan jin ini, malaikat ni jin, aku nak ciptakan di atas muka bumi. Tu skrip dia tu. Memang dia takkan kekal dalam syurga. Cuma kejadian tu je berlaku di syurga. Aku nak ciptakan seorang pemimpin fil ardi, di atas muka bumi. Ni kotak tisu ni, bayangkan ni bumi. Di sini nanti tempat dia. Ya, di sini tempatnya. Selepas selesai penciptaan khalifah ini, baru Allah kata nama dia Adam. Setelah selesai, Allah perintahkan malaikat dan jin, korang ni semua sujud please kepada Adam. Kisahnya tahu kan? Semua sujud, kecuali malaikat dan jin semua sujud, kecuali ada seekor jin daripada kalangan jin ni, dia keluar. Dia kata apa dia? Pasal apa pula kena sujud dekat budak baru junior ni? Yalah, dia baru. Kan itu kan berlaku dekat asrama kan? Anak-anak kita kena bully kan? Tak habis-habis kes bully. Kan dia jadi macam trend turun-temurun. Patutnya dia lah kena hormat kat kami senior. Satu. Yang kedua, dalam ayat itu pun disebut, kami sentiasa memuji, mensucikan engkau wahai Allah. Kenapa pula nak kena sujud dekat dia? Yang seko ni keluar daripada barisan jin, Allah gelar dia sekarang namanya apa dia? Syaitan. Iblis. Bukan syaitan. Jadi soalan saya, iblis asal daripada mana? Cerita saya ni tadi, iblis asal daripada mana? Jin. Jin diciptakan daripada api. Itu soalan dan jawapannya. Malaikat daripada cahaya. Ya, jadi jin, ada seekor jin yang tak nak sujud kepada Adam. Dia bukan sujud sembah, sujud hormat. Dia ini keluar daripada barisan, Allah gelar namanya iblis. Iblis dalam terjemahan bahasa Melayu adalah ingkar. Daripada seekor iblis ini, Allah beri keizinan dia boleh lahir dengan kandung, tak macam mana dalam tafsiran disebutkan, dia sekali dia melahirkan anak-anak dia beratus-ratus ribu juta, itu namanya daripada dia seekor ni, iblis ini tadi. Faham cerita ni? Faham kan? So jadi soalan tadi, kenapa pula akhirnya Nabi Adam, kan elok je dia duduk dalam syurga, seronoklah kita tak payah duduk kat bumi kan puan kan? Pening kepala duduk kat bumi ni kan. Koklah saya lahir di syurga kan? Tak, Allah nak beritahu, kerana telah tersiap juga syurga dan neraka. Syurga bukan satu-satunya, ada pasangannya iaitu neraka. Maka dalam syurga ada penghuninya, dalam neraka pun mesti ada penghuninya. Untuk menghunikan ataupun nak mengisi neraka ini, manusia mesti pergi ke atas bumi, tempat dia ini bumi ni, dia seperti seorang pelajar masuk dalam dewan peperiksaan. Bila keluar daripada dewan peperiksaan kan 10 orang kan, ada yang lulus, ada yang gagal kan. Begitu juga dunia al-ardi ini, dimasukkan manusia ke dalam dunia ini supaya nanti ada yang lulus, ada yang gagal. Soalan yang datang, puan mungkin terfikir ni, saya yakin, kenapalah Allah tak berikan kita semua ni lulus kan? Kenapalah Allah tak bagi semua kita ini lulus, agar semua hamba Allah ini masuk ke? Kerana Allah telah berikan akal. Jawapannya, kerana Allah telah berikan akal kepada kita, berbanding dengan makhluk yang lain tidak diberikan akal. Kerana manusia ahsani taqwim diberikan akal, dia punya neraca dia punya, kita kata alat pengukur dia, ada akal dan ada nafsu. Yang gagal, yang memberatkan nafsu, tempatnya kiri. Na'udzubillah, neraka Allah. Yang menggunakan akal dengan baik, itu yang Allah sebut dalam Al-Quran selalu, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah mereka tidak berakal? Apakah mereka tidak berfikir? Akal kan ada. Makhluk yang lain kami tak berikan akal. Kerana akal telah diberikan kepada anda semua, wahai bashar, wahai manusia. Kerana itu akan dihisap
ditentukan sama ada syurga ataupun neraka. Orang yang gila, maafkan saya, orang yang putus, orang yang mental kan, kita biasa dengar apa dia? Mereka ini adalah ahli. Sebab tu jumpa orang-orang yang tak sihat ni kan, pergi dekat dia, kalau dia boleh bercakap sikit-sikit, boleh sembang, minta dia doakan kita. Mereka tidak akan dihisap kerana akal mereka sudah mereka dah tak mampu nak bezakan. Kita yang sihat ini yang akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh Makna kata memang ditakdirkan Nabi Adam kena keluar daripada syurga, skrip tu sahaja syaitan yang menggodanya. Sebaik dia bukan sebaiknya, sebelum dia nak keluar daripada syurga tu, tadi doa yang kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami mengaku kami telah menzalimi diri kami. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami, kata Nabi Adam dan isterinya Hawa. Kalau tidak engkau mengampunkan kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi, khasirin. Maka kita dalam doa mesti mengakui kesilapan datang daripada diri kita. Anak-anak kita jadi gitu, masyarakat kita jadi gini. Kita kena akui, jangan tunding jari. Tu lah cikgu lah, pening kepala cikgu kan, kesian. Masih dia kan? Pertemuan dia tu, setelah dia dah berkahwin, dia dah ada anak ke? Maksudnya ke selepas dia bertemu tu baru dia ada? Tak faham soalan. Oh, Nabi Adam dan isterinya Hawa. Okey. Setelah mereka bertemu balik di bumi. Ya. Kan? Dalam syurga tidak ada anak. Mereka berdua saja. Tak pernah dengar ada orang cakap dalam syurga pun dia dah ada anak. Oh no. Tak. Mereka berdua sahaja. Ya, daripada syurga. Kita kena tahu yang cerita-cerita ni supaya apa dia, kita tahu kampung yang kita nak pulang adalah kampung kita ada syur. Jadi orang yang terus buat maksiat, yang tak nak pakai tudung dengan sempurna, pakai seluar pendek yang lelakinya, makna kata, maaf kasar, makna kata dia tak impi pun nak kembali ke kampung asal ayah dan ibunya, iaitu syur. Dia ada kata hidayah tu ya Allah. Tunggu hidayah lah nanti. Hidayah tak boleh tunggu. Hidayah kena Hidayah kena cari. Hidayah tidak boleh tunggu. Sebab saya ada soalan macam ni. Datuk juga yang bertanya dekat Ampang. Sama soalan macam saya cakap tadi. Kenapa Allah biarkan ada orang yang ke neraka akhirnya? Kan boleh Allah nak buat semua masuk syurga. Dia kembali pada jawapan hidayah. Hidayah mesti dicari. Dia tidak akan datang tiba-tiba ketuk pintu rumah, Assalamualaikum, saya Nur Hidayah. Tak ada. Mesti cari. Macam perempuan ni datang kan. Kalau anda berada di rumah, dengar ke yang saya ceramah ni? Lagi tak ada smartphone ke apa kan? Tak dengar. Jadi untuk dapat, kena keluar pada rumah. Mencari hidayah, kena keluar. Nabi SAW nak sampaikan hidayah kepada umatnya, Nabi duduk dalam rumah je ke? Nabi kena keluar. Diancam nyawanya lagi. Kena hijrah lagi ke Madinah. Semua kena buat kerja. Baru hidayah itu cuba betulkan balik soalan tu lagi. Saya agak, sebelum saya jawab, saya takut tersalah jawab. Contoh lagi. Perbetulkan sikit ayatnya. Kelas ni? Okey. Okey. Siapa yang salah tafsir tu? Diri akak sendirian? Diri akak sendiri kan? Ataupun ada ke orang buat benda tu? Ada tak orang cakap, poyo bajet bagus lah. Ada tak orang buat macam tu? Tak ada. Itu adalah bisikan syaitan yang sengaja akhirnya dia harap kita tak buat lagi, sebarkan benda-benda baik. Jadi kita kena lawan. Memang kita kena lawan. Bisikan. Ya. Jahat. Memang ada orang macam tu. Dia dapat macam kelas ni punya berita kan, kelasnya, dia nak tekan, itu bisikan tu.
Kalau aku sebar ni kan, kawan-kawan dalam grup lain ni kata, poyolah kan, bajet bagung kau nak pergi seorang lah. Ni kan bahasa orang kita sekarang kan. Tak perlu kita layan. Picit, hantar je lah. Benda-benda yang baik. Dan kita nampak. Sebab itu hidayah milik Allah. Dia nak buat dia punya pasal lah kalau dia nak tuduh macam-macam. Ustaz, dalam kita menyembah-nyembahkan tu, kalau setakat apa ni ceramah, kelas, tak apa Ustaz. Tapi kalau berita yang tak pasti, kita hantar dalam itu, dia bahaya. Bahaya lah. Tenang tak Ustaz? Ya, bahaya. Itu dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur, kisah ya, hadisul ifki, kisah Sayyidatina Aisyah dituduh kan. Bahaya. Dalam ayat itu disebutkan, istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi azim. Kita duk dengar viral sana sini, kita tak pasti lagi, yang penting kita nak cepat sebar. Kita pun tak buat kerja selidik terlebih dahulu, kita sebar. Kita anggap tu benda biasa, saya sebar je. Allah kata apa dia? Wa tahsabunahu hayyinan. Mereka sangka benda tu biasa. Wa huwa 'indallahi azim. Bagi Allah benda ni besar. Kalau kita sebarkan hadis-hadis yang palsu lagi bahaya hadis palsu. Jangan kongsi kalau tak pasti. Tu kan dia punya tagline dia kan. Jangan kongsi kalau tak pasti kan. Ataupun tak pasti jangan. Itu kan tagline dia kan. Hati-hati tak baca lagi surah Yunus ni. Allah, dah pukul 10 lah. Okey, baik, kita bacalah sikit-sikit dalam surah Yunus ini. Tadi soalan Hajar tadi apa dia? Ulang semula tadi soalan Hajar tadi. Kenapa doa Nabi Yunus ni Allah masukkan dalam surah Anbiya, sedangkan dalam ada satu surah khusus untuk Nabi Yunus? Kenapa tak berada dalam surah Yunus tu? Jawapannya adalah anda tidak akan jumpa langsung cerita Nabi Yunus dalam surah Yunus. Surah yang sedang kita nak kena tengok pagi ni kan? Namanya surah Yunus kan? Tapi langsung tidak ada cerita tentang Yunus bin Matta. Habis tu cerita apa? Kita beli buku biografi Tun Mahathir kan? Buka-buka cerita pasal Tun Najib. Kan pelik kan? Kita pun confuse. Kulit buku. Kandungan buku. Gini surah Yunus. Dengar apa Allah tidak ceritakan kisah peribadi Nabi Yunus dalam surah Yunus, tetapi Allah ceritakan tentang kaumnya dalam surah Yunus ini. Boleh dapat? Jadi contoh, kita beli buku biografi Tun Mahathir. Bila kita buka, rupanya cerita tentang orang-orang yang hidup pada zaman Tun Mahathir punya pemerintahan. Faham tak perkataan saya ni? Apa perangai orang-orang rakyat masa zaman dia tu kan? Saya pun tak tahu, anda lebih mengetahui. Kan? Sebab ada satu kejadian, ketika Saidina Ali menjadi khalifah di Madinah, datang rakyat masa ketika tu, Ali. Dengar apa Ali, pasal apa pada zaman kau ni tak sama macam zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman. Pada zaman mereka tu ramai je orang kaya, orang miskin ni susah nak cari. Pasal apa pada zaman kau wahai Ali tak sama? Apa jawapan Saidina Ali? Apa jawapannya? Jawapan Saidina Ali, kerana masa ketika zaman Abu Bakar, Umar, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, aku yang menjadi rakyat. Tapi pada zaman aku sekarang jadi pemerintah, orang macam kau ni. Faham makna dia? Faham tak maknanya? Makna kata baik pemerintah dan baik rakyat kena kerja sama. Kerja kau komplain je, kan? Cuba sama-sama beri idea, membangun sebagainya. Baik. Hanya dia dengan Allah. Dengar tak? Ajar cakap apa? Tak dengar? Kuat sikit. Orang agama mengutuk tu. Contohnya? Kalau masak bayar contoh lah Ustaz. Kita dah dengar-dengar. Kita jangan ambil pot sebab itu orang awam dia akan confuse. Nak dengar ini, ni ngutuk yang ini. Sebab saya pernah program dengan geng-geng LGBT ni. Kan yang saya pernah cerita kan. Saya pun tak tahu nak panggil abang ke, nak panggil akak. Daripada pukul 9 pagi sampai 4 petang. Nak panggil abang ke, nak panggil akak. Lala saya panggil saudara-saudari je.
Kan confuse. Jadi soalan dia akhir di hujung program tu dia kata, Ustaz, kami bukan tak nak berubah. Tapi bila saya tengok Ustaz ni, dia duk maki Ustaz tu. Bila tengok Ustaz ni, dia pun duk balas balik dengan perkataan yang kesat, yang kasar. Siapa yang kami nak ikut? Nampak? Jawapan saya senang. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Selesai. Bila anda tengok orang, anda mungkin tidak jumpa jalan penyelesaian, jalan keluar. Tetapi bila anda tengok Quran dan hadis, di situ pasti ada jalan keluar. Jadi baca Al-Quran. Tengok apa yang ada Al-Quran tu kan ada pemandu tu ustaz juga lah kan ustaz. Sebab kita bukan saya ada nak baca hadis Quran mesti ada pemandu dan ustaz. Ustaz insya-Allah. Adakah ustaz ini yang betul-betul memandu? Dia kena pilih lah orang yang orang yang menerangkan Quran hadis. Dari segi percakapan kita boleh tahu. Akhlak ustaz. Akhlak dia. Memandu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hadis lah, Quran dan hadis. Penting di akhir zaman, bila anda nak ikut seseorang, pastikan orang itu bawa Al-Quran dan hadis. Bila dia kata dengar ni pendapat orang barat, ini pendapat ini, berhati-hati. Selagi dia tak sebut Al-Quran dan hadis, maknanya anda kena berhati-hati. Hawa nafsu dia bahaya. Apa cerita kita surah Yunus ni? Dah 10. Okey, baik. Tadi kan saya sebut tidak ada cerita tentang peribadi nama Yunus bin Matta tadi kan dalam surah ni. Yang hanya ada cerita tentang kaumnya. Kita pergi terus. Cerita tentang kaumnya itu di hujung surah Yunus ini, iaitu muka surat 220. Pada ayat 98. Jadi kalau anda tengok buku anda ni, kesian pula yang bawa buku kan, tak baca pula buku ni kan. Surah Yunus dimulakan dengan Allah bersumpah dengan huruf Al-Quran Alif Lam Ra. Itu orang kafir menolak, menuduh Nabi SAW adalah orang yang bawa sihir. Di hujung surah Yunus ini Allah menyeru peringatan demi peringatan telah diberikan terpulang. Tadi isu hidayah tadi, nak terima ataupun tidak. Dalam surah ini pun diceritakan, membuktikan Allah Maha Pencipta langit bumi. Sikap manusia pun diceritakan dalam surah ini. Itu kan sikap perangai kaum Nabi Yunus. Perumpamaan hidup di dunia, Allah gambarkan hidup kita atas dunia ni seperti tumbuh-tumbuhan yang kalau kita tak siram, apa jadi dekat tumbuhan tu? Mati layu. Jadi mesti disiram. Hidup kita akan mati. Kita akan hidup dengan subur, dengan bahagia jika disirami dengan wahyu Al-Quran. Itu makna surah Yunus ini juga Kalau kita buka lagi muka surat sebelah yang bawa buku lain, muka surat 32 dalam buku kita, Allah menempelak kita bila kita tak nak ikut wahyu, tak nak ikut Al-Quran. Banyak ceritanya kan. Ya. Dialog Nabi SAW dengan orang-orang kafir di Mekah. Allah beri amaran kepada manusia. Kita kena fikir, dalam surah ini pun diceritakan tentang kejadian siang dan malam. Kisah umat Nabi Nuh bahtera, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun mati lemas pun. Nanti kita akan baca kisah Fir'aun ni, kita kena baca. Kisah Nabi Yunus itu sendiri, itu kaumnya. Allah menempelak orang-orang yang tidak mahu beriman. Baik, kita baca dulu dalam muka surat 220, iaitu kaum Nabi Yunus, ayat 98 kan. Tengok baik-baik ayat 98. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, yakni kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan daripada mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sehingga ilahin, waktu yang tertentu. Agak laju saya baca terjemahan, saya bantu anda untuk faham begini
Tadi kisah Nabi Yunus dalam perut ikan kan? Dah ingat kan? Doa dia baca kan? Jangan lupa balik janji janji. Puan Kak boleh baca doa ni please. Baca. Ada doa yang lagi penting pun kita baca selain doa ini. Antaranya doa dalam surah Al-Kahfi, kita berada di akhir zaman. Sambung. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina. Tolong baca doa ni. Yang penting dalam doa itu kita minta rahmat dan rasyada. Baik. Kisah Nabi Yunus tadi faham kan? Dalam perut ikan. Bayangkan sekarang Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Dia baca doa tu tadi, la ilaha illa sampai inni kuntu minaz zalimin. Ketika dia membaca doa itu, takdir Allah buka ikan tu buka mulut dan Nabi Yunus dapat bebas terdampar di tepi pantai. Rupa-rupanya ketika Nabi Yunus sampai di tepi pantai dan terdampar tu, kaum dia memang dah standby dia. Tunggu dia. Kenapa? Tunggu. Kan? Dalam tafsir disebutkan 3 hari. Kerana dalam ayat ni tadi kan disebutkan kan, hampir-hampir ada azab yang nak kena dekat mereka. Kami tangguhkan. Kerana macam ni. Dengar baik. Ketika Nabi Yunus lari tadi dalam keadaan marah tadi kan, sampai di tepi pantai, naik kapal tu semua, rupanya ada di kalangan mereka tu adalah beberapa orang. Mereka berikan peringatan, korang, Yunus dah lari ya. Sekarang ni awan gelap, sudah 3 malam. Awan gelap. Kalau awan gelap 3 malam bermakna berapa jam? Zaman kita hari ni, zaman sama je 24 jam. Berapa jam? 24 darab 3 72 jam. Sudah 72 jam awan langit atas kepada kita ni gelap. Ada di kalangan mereka kata, ini bukan biasa-biasa punya malam. Kisah umat-umat yang terdahulu seperti Nabi Nuh, banjir besar berlaku malam. Kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut, diturunkan hujan yang batu pun malam. Waktu gelap. Dia bukan siang macam ni, orang boleh standby. Nampak tak? Malam. Jadi ada di kalangan umat Nabi Yunus, ini sudah lajak 3 malam. Ini bukan malam yang biasa macam malam-malam yang lain. Kebiasaannya azab akan baru mula tersedar. Mana Yunus? Kita kena minta maaf. Tu yang mereka lari semua di tepi pantai. Alamak. Orang jeti kata apa dia? Yunus dah pergi tengah laut lah. Macam mana nak kejar? Mereka tunggu sampai 3 malam. Akhirnya Nabi Yunus terdampar di situ. Mereka sempat minta maaf dan Nabi Yunus maafkan. Hampir-hampir dalam tafsiran diceritakan hampir-hampir awan langit yang gelap tu nak menurunkan azab daripada Allah. Tetapi cuba tengok ayat ni tadi kan disebutkan kan, ketika mereka kaum Yunus itu beriman, maksudnya dah minta maaf kepada Nabi Yunus, kami beriman sekarang, kami hilangkan daripada mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Tu tadi yang hampir nak turun daripada langit dan awan. Daripada ayat atas tu Allah kata macam ni, maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Makna ayat ni macam ni, kita yang membaca ayat cerita kisah kaum Nabi Yunus ni, tolong jadikan pengajaran. Bila salah, bila kita tersilap, segera minta maaf, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, namanya istighfar. Ni yang berlaku macam-macam zaman kita hari ni kan. Sana banjir, sini panas, sana ribut, sini macam-macam kan. Ni siapa orang Pahang? Siapa orang Temeloh? Tahu tak kisah apa berlaku di Temeloh? Ini baru ni. Sekarang dalam akhir Ogos, pertengahan Ogos baru ni. Apa yang berlaku? Sungai Temeloh, sungai yang ada ikan patin kan. Tak ada ikan. Air kering. Macam longkang je tinggal. Sedepa, 2 depa je tinggal ikan. Maaf, saya kata senang. Dan memang ada beberapa asatizah kata orang-orang di situ kena istighfar. Mesti ada slack. Mesti ada problem. Apa sahaja yang berlaku, yang kita takut, dia ada isu penduduk tersebut. Bukan saya menuduh, tetapi istighfar. Dalam surah Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, berapa lama dia berdakwah? 1000 tahun. Dakwah je 1000 tahun. Ketika sudah kemarau,
Apa kata Nabi Nuh? Kalaupun tak nak masuk agama yang aku bawa, at least korang beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Muka surat sebelah. Yursilis samaa alaikum midrara. Hujan lebat. Istighfar je. Mohon ampun daripada Allah. Jadi dalam cerita kisah kaum Nabi Yunus ini tadi, mereka sempat minta maaf dan beriman. Azab itu terhenti. Tangguh. Bayangkan kalau tidak mereka tetap, oh Yunus patah balik. Sebenarnya kami berlakon je. Saja nak tengok depi mana. Tidak mustahil. Azab itu akan menimpa diri mereka. Jadi Allah tanya pada ayat 98 atas. Ini Allah tanya kepada kita. Ambil iktibar daripada kisah kaum Yunus. Jika tersalah, segera sedar dan mohon maaf pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak ada penduduk yang selain kaum Nabi Yunus yang segera minta maaf? Macam itulah masuk soalan. Mereka itu sempat minta maaf dan kami tangguhkan azab mereka. Ya, kisah kaum Yunus. Baik, tadi saya sebutkan tentang Firaun kan? Tak jauh muka surat 219, sebelah dia sahaja. Cuba tengok kisah Firaun ayat 90. Surah Yunus ayat 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tenteranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk di kalangan orang-orang Muslim, yakni berserah diri. Nampak kan ayat dia kan? Soalannya macam ni. Fir'aun akhirnya sebelum dia mati, dia nak masuk Islam tak? Nak masuk Islam. Tetapi adakah Allah terima? Tak. Kenapa Allah tak terima? Umurnya dah panjang. Satu. Yang kedua, saat azab sudah berada depan mata, baru nak bertaubat. Ini taubat tidak diterima lagi. Kan kita cerita sebelum surah Yunus ini kan surah Taubah tadi kan? Maknanya selagi Allah berikan kita peluang, kesihatan, ada umur, ini peluang kita bertaubat. Jangan jadi kita ni, jangan jadi seperti Fir'aun. Nampak kesusahan depan mata, baru nak ingat Allah. Takut sudah terlambat. Ya, Fir'aun ceritanya ayat 90 ni macam ni. Bila Nabi Musa lari kan, dengan Bani Israel lari, sebab dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya, Bani Israel diuji sekali lagi. Mereka percaya kepada Nabi Musa untuk lari ni. Tiba-tiba Nabi Musa bawa mereka di tepi. Kalau anda sebagai pengikut Nabi Musa, apa anda akan kata kepada Nabi Musa? Apa dia, Puan? Nampak kan? Musa kata, aku cekik kau orang. Kata nak selamatkan kami. Pasal apa bawa tepi laut? Kita nak lari dah mana lagi? Kotlah lari bawa masuk naik bukit ke mana. Betul tak? Betul tak? Ini cerita dalam Al-Quran. Dia tak boleh logik akal. Bila membaca Al-Quran nak selari dengan logik akal kita, kita akan masalah dengan Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran kena beriman. Alah macam kita lah hari ni pakai Waze kan. Follow jambatan kecil. Motor je boleh naik. Marah tak kita dengan Waze kita? Kau tak pakai lagi kau. Tak percaya lagi kita kan. Kita pun cari aplikasi yang lain lah contohnya. Inilah konsep iman. Ketika mereka dikejar oleh tentera yang hebat, Allah nak uji sekali lagi keimanan Bani Israel. Nabi Musa tu dah confirm beriman lah, Allah tahu. Diarahkan Nabi Musa bawa mereka ni sampai di tepi laut. Di situ nak uji iman Bani Israel. Percaya tak apa yang akan berlaku sebentar lagi? Allah arahkan Nabi Musa, dengan tongkatmu ketuk askar laut tersebut. Sebelum diketuk mereka dah confuse, kenapa lah bawa kami di sini. Tetapi bila telah diketuk, terbuka luas. Dalam tafsiran disebutkan sampai 11 lorong. Kalau kita nak bayangkan highway kita pada hari ini, 11 lorong 4 lane 11 lane besar kan, lagi besar daripada lapangan terbang punya landasan kan. Jadi besar. Mereka terkejut. Oh, terima kasih. Tadi marah kan. Biasa manusia macam tu tak? Manusia biasa macam tu kan. Bila terbuka, mereka lari lepas apa semua sampai di sana. Masa tu sekali lagi
Fir'aun dia tak nampak ini adalah kebesaran Allah. Sebenarnya Allah nak tunjuk dekat Fir'aun dan tenteranya, ini adalah kehebatan kekuasaan Allah. Beriman lah. Kau dah sempat, Musa, Zat. Ini pelik kami beriman lah, kami percaya. Tak, degil tu lagi, keras kepala Fir'aun. Diorang ni yang tak ada apa-apa, senjata tak lengkap ni, relax je jalan. Kita ni lagi macam-macam ada. Lagi confirm kita boleh masuk tengah laut ni. Turun mereka. Ketika mereka berada di tengah lautan tu, ni tentera Fir'aun ni, yang Bani Israel dan Nabi Musa dah sampai tebing sana, dah naik. Ketika itulah laut mula mengecil nak menutup semula. Masa tu baru dia kata dalam ayat 90 ini, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sudah terlam. Kita tak nak jadi yang seperti ini. Tahap memang tinggi. Tahap tu tinggi lah. Ya. Silakan. Persamaan ni kalau kita nak kata pada ayat 98 ni dengan ayat tadi kisah Fir'aun. Fir'aun ni, orang ikutkan persamaan dengan adalah apa ni Allah dah hampir-hampir nak menurunkan azab kepada kaum Nabi Yunus. Begitu juga dah hampir-hampir dah Allah nak turunkan azab kepada Fir'aun. Tapi seolah-olah ni kaum Nabi Yunus ni yang dia dah bertaubat macam dah bertaubat dan tiga malam gelap kan. Jadi Allah ampunkan taubat ni, taubat ni berbanding dengan Fir'aun. apa penjelasan Ustaz antara dua ayat ni? Kalau kita nampak dua-dua dah macam di hujung tanduk kan? Betul? Dua-dua dah macam di hujung, macam dah tak sempat bertaubat kan? Baik. Kerana Fir'aun telah diberikan bermacam-macam kelebihan, dia tetap tak nak bertaubat, satu. Yang kedua, Fir'aun ini, Ramses II ni, dia sampai ke tahap dalam surah An-Nazi'at dia mengaku sebagai, sedangkan kaum Nabi Yunus, adakah mereka mengaku? Level dosa dia sangat kritikal. Beza dosa lah. Tu antara jawapannya. Terlampau, sangat melampau. Tidak ada manusia mengaku sebagai Tuhan kecuali dia dalam Al-Quran. Dan dalam keturunan Fir'aun, anda kena tahu Fir'aun ni bukan nama tau. Fir'aun ni adalah macam kita ada agung. Adakah selama-lamanya dia agung? Adakah selamanya dia sultan? Tu pangkat je. Namanya kan lain. Apa nama raja sekarang apa semua, Abdullah apa semua kan? Kan lain nanti lepas 5 tahun. Dalam sejarah Fir'aun yang ramai itu, dia ni Fir'aun yang zaman Nabi Musa ni yang paling zalim. Mengaku Tuhan, zalim yang pertama. Yang kedua, membunuh bayi. Berapa ramai dia bunuh bayi pada zaman Nabi Musa? Bayi tu berapa ramai bayi yang berjaya dibunuh? Itu kan bapa angkat dia. Fir'aun tu kan bapa angkat Nabi Musa. Berapa ramai dia berjaya bunuh? 20,000 lebih. Hujan ke? 20,000 nyawa bayi lelaki yang mesti disembelih di hadapan ibu dan bapanya. Kerana percaya dengan tukang sihir dia kan. Tuanku, saya mimpi kan. Kami semua mimpi yang sama. Ada bayi yang lahir sekarang ni, bila dia besar, kalau kita biarkan, dia akan mengganggu kerajaan tuanku. Sekarang bunuh semua. Dia pergi semua rumah-rumah, bayi lelaki mesti disembelih depan ibu dan ayah. Yalah, panjang ceritanya nanti dalam surah Al-Qasas. Kebetulan betul kiranya kan? Kebetulan mimpi yang ditafsirkan itu betul lah kiranya. Ada memang dalam surah Al-Qasas pun diceritakan mimpi mereka itu memang benar dan mereka akan disusahkan dengan bayi itu. Itu Nabi Musa sendiri. Dalam keadaan mereka mencari bayi di setiap rumah, bayi itu datang di belakang istananya dalam surah Al-Qasas. Dia ingat perancangannya hebat kan? Perancangan Allah lagi hebat. Dia bela pula bayi itu. 18 tahun dalam surah Asy-Syu'ara. Akhirnya anak angkatnya itu yang ganggu pemerintahannya, yang menenggelamkan dia dalam ayat yang kita baca ni. Sebab itu kita kena ingat hebat macam mana pun kita rasa atas dunia ni, kita boleh duk mainkan orang, kita kena ingat perancangan Allah jauh lebih tanpa kita perasan. Akhirnya kena balik kat kita. Jangan sekali-sekali meracah benda yang jahat di atas dunia ni. Apatah lagi nak menyusahkan orang yang lain. Saya kira itu adalah sempat kita pada hari ini. Ada sesuatu yang kita dapat tak? Ada insya-Allah. Itulah surah Yunus. Dia tidak ada cerita tentang diri Yunus bin Matta itu, tetapi kena belik dalam surah-surah yang lain, antaranya dalam surah Al-Anbiya yang kita buka tadi, muka surat 329 tadi, iaitu dia lari daripada medan dakwah.
kita semua ada tanggungjawab. Jangan lari daripada tanggungjawab kita. Kita doa kepada Allah sentiasa agar Allah bantu kita untuk menguruskan tanggungjawab-tanggungjawab ini. InsyaAllah. Mohon maaf di atas kekurangan terkasar bahasa. Panjang umur murah rezeki, kita bertemu lagi. Ada soalan silakan jika ada soalan. Kampung asal yang dia tinggalkan tu. Saya tak ada jawapan. Wallah alam. Tapi ceritanya dia mesti keluar daripada kampungnya. Saya tak berani jawab, tak ada jawapan. Bagaimana keadaan kampung yang dia tinggalkan tu kan? Wallah alam. Dan kisah Yunus bin Matta ini membawa sehingga kisah Nabi SAW berdakwah di Taif. Kan Nabi berdakwah di Taif kan 10 harian. Nabi hanya berjaya Islamkan seorang sahaja. Orang Taif tu semua tak nak terima. Hanya seorang sahaja yang masuk Islam. Itu pun dia adalah seorang hamba. Dia jaga kebun anggur tuan dia. Namanya Adas. Adas ini bila Adas beri anggur kepada Nabi, kan Nabi dah nak balik masa tu kan. Nabi baca bismillah. Nabi nak makan tu Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Adas terkejut. Aku pernah dengar benda ni, ucapan ni. Jadi Nabi kata, kat mana engkau dengar? Engkau daripada mana? Aku daripada keturunan Yunus bin Matta. Rupanya Adas ini, nenek moyang dia dulu pernah masuk Islam pada zaman Nabi Yunus alaihi salam dulu. Itu satu-satunya orang yang masuk Islam ketika Nabi berdakwah di Taif. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita dapat pada hari ini. Saya mohon maaf di atas kekurangan terkasar bahasa. Jaga kesihatan. Dengan kesihatan yang baik, insya-Allah kita dapat beribadah dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada hari ini perhimpunan yang Engkau rahmati, perpisahan kami selepas ini perpisahan yang tiada maksiat padanya. Wahai Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran ini musim bunga di dalam hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini mudah untuk kami membacanya siang dan malam, mudah untuk kami faham, mudah untuk kami menggunakan di dalam kehidupan kami seharian, dalam keluarga kami, dalam organisasi kami, dalam kejiranan kami di sini ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.